JAKIM sudah terhantuk baru terngadah. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, beliau sudah mengarahkan jawatan kuasa tata tertib JAKIM untuk bertindak segera berpandukan kepada peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Jabatan ini tidak akan tergagak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar sebarang peraturan ini. Sebagaimana yang sering diingatkan, semua warga kerja JAKIM dinasihatkan agar sentiasa mematuhi semua peraturan yang sedang berkuat kuasa dan tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan integriti dan imej perkhidmatan awam, katanya dalam satu kenyataan. Sudah terhantuk baru terngadah. Kenyataan JAKIM itu dikeluarkan susulan tular di media sosial mengenai penglibatan penolong pengarah kanan pengimarahan khidmat sosial JAKIM, Bakri Ambuala, yang memegang jawatan utama sebagai pengarah pilihan raya PAS wilayah Persekutuan. Mengulas mengenai peranan JAKIM dalam pentadbiran Islam di negara ini, Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, tidak dapat dinafikan naratif dalam Islam merupakan teras kepada kecenderungan para pengundi Islam memilih parti mereka. Naratif Islam yang dimaksudkan ialah penceritaan, penonjolan imej dan pelataran Islam dalam konteks pemerintahan dan komitmen kepimpinan dilihat memartabatkan Islam, ujarnya. Mujahid mengimbas kembali ketika Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018 hingga 2020 di mana beliau yang memegang jawatan Menteri Agama telah menggerakkan gagasan negara rahmah yang dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu dan Kabinet pada tahun 2019. Tujuannya adalah jelas untuk berhadapan dalam gelanggang pergelutan fikrah dan penyebaran idea Islam yang berteraskan rahmatan lil alamin namun terhenti dengan langkah syaitan. Semua perancangan telah tersedia rapi sampai ke akar umbi dengan bajet 2020 diperuntukkan sekitar 10 juta untuk memperkenalkan rahmatan lil alamin kepada rakyat, katanya. Beliau melihat Malaysia Madani yang dilancarkan pada tahun ini adalah medan yang sangat subur untuk berpencak menggagaskan naratif Islam. Agensi kerajaan teras yang perlu menggerakkan dasar Madani dalam naratif Islam ialah JAKIM, tegas Mujahid. Menurut beliau, JAKIM mempunyai infra yang boleh menggerakkan jentera pentadbiran Islam Persekutuan dengan syarat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas dalam mengarahkan pelaksanaannya melalui menteri yang bertanggungjawab. Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri hari ini ialah bekas Ketua Hakim Syari'i keempat Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Muhammad Naim Mokhtar. Bagaimanapun, Mujahid berpendapat JAKIM gagal meneruskan usaha rahmatan lil alamin dan tidak berupaya menjayakan Malaysia Madani. Ada 14 agensi di bawah Menteri Agama yang perlu menumpukan dan menjayakan agenda Madani secara berperancangan. Amat merugikan apabila pentadbiran Islam Persekutuan seolah-olah menjadi kaku semacam terpasung kaki dan tangannya untuk bersikap proaktif menjayakan dasar Madani. Tempelaknya lagi. Mujahid berkongsi pengalamannya ketika menjadi Menteri Agama. Katanya bahagian dasar JAKIM bertanggungjawab menyediakan keperluan perancangan setahun program dan aktiviti untuk dilaksanakan oleh agensi-agensi. Sementara itu, unit maqasid diperbesar menjadi jabatan maqasid dengan penambahan staf. Hari ini beliau mencadangkan agar media JAKIM, Forum Perdana, TV Hijrah dan Radio IKIM sebagai media-media dikerahkan seperti mana Rahmatan lil Alamin pernah diketengahkan. Tan Hal Maqasid yang membuka peluang untuk menyampaikan idea-idea Islamik Madani di antara kementerian juga pernah dibuat dalam Rahmatan lil Alamin. Begitu juga idea Madani perlu dibawa ke pentadbiran Islam negeri melalui rundingan dengan paduka Tuanku Sultan di negeri masing-masing. Ada mekanisme mesyuarat Majlis Islam Negeri dan Persekutuan dipengerusikan oleh Menteri Agama. Cara ini, Madani akan jadi jambatan antara pentadbiran Islam Persekutuan dan negeri, katanya. Bekas Menteri Agama itu memperkenalkan konsep Masjid Rahmah, iaitu masjid bercirikan ramah, aman, harmoni, alami dan hormat bagi mengelakkan masjid menjadi medan sebaran Islam politik dan fahaman radikal. Tegasnya, konsep Masjid Rahmah perlu diteruskan khususnya di negeri bawah PHBN dan perlu menjadi tanda aras melalui program dan pemantauan. Untuk melancarkannya, beliau mencadangkan agar Duta Madani dilantik bagi membina kekuatan penyampai
idea madani yang Islamik seperti Duta Rahmat semasa Rahmatan Lil Alamin. Katanya, Mat Insaniah iaitu modul untuk kepimpinan sekolah-sekolah boleh diperkukuhkan dengan penjenamaan semula sebagai My Madani. Aktiviti ini perlu digerakkan sehingga ke peringkat universiti menerusi pelbagai program seperti pemberian geran akademik untuk kajian madani, kerusi madani dan aktiviti belajar berteraskan siswa madani seperti siswa Rahmah yang pernah dilancarkan. Malangnya, semua usaha JAKIM ketika itu musnah dengan langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Selepas itu, JAKIM entah buat apa yang kita tak nampak sesuatu yang signifikan semasa tempoh lebih 33 bulan dalam PNBN dan 9 bulan dalam PHBN. Yang terselah hanya kisah penglibatan pegawai JAKIM dalam parti PAS seperti yang dilakukan oleh Bakri Ambuwala yang juga Imam Masjid Putrajaya. Mungkin kita boleh memaafkan Menteri Agama dan Ketua Pengarah JAKIM hari ini jika Bakri bergiat dalam PAS di era Perikatan Nasional kerana ia selari dengan kepentingan gerombolan pengkhianat ketika itu. Tetapi berdasarkan hantaran di Facebook Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan bertarikh 16 Jun 2023, Bakri memegang jawatan itu bagi sesi 2023 hingga 2025 iaitu selepas PHBN mengambil alih Putrajaya. Kerja Menteri Agama bukan sekadar mendapatkan tambahan kuota haji dari Arab Saudi atau menyantuni guru-guru pondok. Berbeza ketika zaman Pakatan Harapan, Menteri Agama bermula dengan kertas kosong, namun hari ini asas untuk naratif Islam telah diperkenalkan menerusi Rahmatan Lil Alamin. Menteri Agama hanya perlu membawa usul kepada Perdana Menteri untuk menyambung dan memperbaiki gagasan Rahmatan Lil Alamin serta menetapkan keutamaan naratif Islam Madani selain ekonomi dan sara hidup. Walaupun Perdana Menteri berpandangan konsep madani perlukan masa untuk diterima orang Melayu, namun kita boleh menjayakannya dengan pantas jika pihak agensi terbabit ditadbir urus dengan bijak dan cekap. Hakikatnya, kita tidak punya masa yang mewah.